Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudari yang dirahmati Allah sekalian, salam sejahtera kepada semua. Waalaikumsalam Abang Anwar Rizal, Ziman. Waalaikumsalam Haris Hairi. Waalaikumsalam Abang Libok. Waalaikumsalam. Man G7 daripada KK. Waalaikumsalam. Ismail Mak Hashim. Waalaikumsalam. Zeni Kamarudin. Muhammad Taufik Yahaya. Ya, waalaikumsalam. Uzairi Aiman. Waalaikumsalam. Bakar Samad Yus Zainal Abidin. Dizul Chelsea. Waalaikumsalam. Wo Fei Hong. Waalaikumsalam. Jentera Saga Sobri Bri. Muhammad Faiz Jayapuya. Pak Tamwi, Fadli Nawi, apa khabar? Baik. Oh, ni Fadli. Pen Hok Kau, waalaikumsalam. Solehuddin Din, waalaikumsalam. M Walid, waalaikumsalam. Z Pilot, Rizal Chelsea, Azizul bin Ismail, Muhammad Azri Salmi, waalaikumsalam. Muhammad Ibrahim, waalaikumsalam. Topik Bam Melani, Shelo. Fimi Santa Kumar, waalaikumsalam. Share dulu, saya kita topik isu semasa lah. Azmi Hamid, waalaikumsalam. Zahri Taib, waalaikumsalam. Ini saya bersiaran secara live di dua platform, Facebook dan juga di TikTok saya. Akaun kecil lah, akaun besar masih lagi kena ban sampai besok baru dia open. Ni di akaun kecil lah, di akaun SHBC News. Apa topik hari ni? Share dulu Fadli. Share dulu nanti kita sembang Okey, tuan penerangan KZ, Cikgu KZ Waalaikumsalam Cikgu KZ lama tak apa ni? Saya pun lama tak live. Azli li, waalaikumsalam. Mak Nayan. Oi, panas cerita malam ni. Ada isu dia adalah, yang pertama adalah berkaitan dengan survey yang saya buat. Yang keduanya adalah berkaitan dengan kilang Panasonic tutup. Yang seterusnya adalah berkaitan dengan dakwaan Pulau Pinang tersebut. Itulah antara isu-isu dia. Kita dah share. Terima kasih Azriman Mahdi. Waalaikumsalam. TikTok ni dia slow sikit ni. Tak tahu sebab. Sebab saya akaun kecil kot. Akaun kecil pakai nama pun tak sedap ni. HSBC. Dia kata nama macam bank Dia kata nama macam bank. Itu pasal dia lah. Diperkatakan sebegitu. Sharekan dulu ya. Pulau Pinang ambil balik lah kat Kedah. Itulah pasal dia. Udin Keli, waalaikumsalam. Fighter, terima kasih. Fighter share dulu. Baru kita kasih mountdown fighter. Cik. Fighter ni dia kena ikhlas berjuang. Putri tolong share Putri Bila nak PRN ni Syafiq? Itulah pasal dia. Kita pun duk nak fikir juga tentang PRN ni. Sebelum saya mulakan live saya nak bagi satu, orang kata apa, satu pedoman kepada kita semua. Nak berjuang ni, biarlah ada keikhlasan dalam perjuangan tersebut. Kalau perjuangan kerana sesuatu, maka perjuangan itu tidak akan ke mana. Dan dia akan menyebabkan ramai orang yang akan rasa macam perjuangan yang mungkin dibawa tu adalah satu yang sia-sia. Jadi saya aktif di media sosial sejak daripada kali ikutkan yang Facebook hantar semalam 3 tahun. Akaun ni saja 3 tahun. Akaun Asri Bora Riddle 5 tahun. Tahun bila 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23. Lebih bukan dia. 19, 20, 22, 23.
lebih kurang tahun 2019 lah kira, 2018 kot saya aktif kan. Betul-betul aktif lah, 2017 tu aktif juga kan. Tu ekor yang satu lagi, Syafiq Reader, yang kena rampas dengan PDRM tu. Sejak daripada perjuangan pada tahun-tahun yang lama ni dalam media sosial ni, kita tidak pernah mengharapkan apa-apa, dan kita tidak pernah hantar apa-apa pun atas kerja kat mana-mana pemimpin pun. Sebab kita berjuang ni adalah kerana apa? Kerana perjuangan kita ni adalah kerana kita nak sesuatu perubahan. Perubahan kepada apa? Perubahan kepada generasi yang mendatang. Supaya anak kita, cucu kita, cicit kita esok ni tidak akan mengalami apa yang kita alami. Jadi saya berjuang kerana ada di kalangan rakan-rakan saya yang sebaya dengan saya, tetapi nasib mereka tu tidak baik. Jadi saya melihat bahawa kenapa nasib mereka tidak baik, duduk universiti, keluar tak ada kerja dan sebagainya. Jadi adalah kerana pemimpin-pemimpin yang berada di atas ni adalah pemimpin-pemimpin yang hanya nak kerjaya politik, masuk dalam politik hanya kerana kerjaya politik lah. Jadi menganggap politik ni sebagai kerjaya, masuk kerana nak jadi menteri gaji tinggi. Jadi bila dah jadi menteri ni dapat macam-macam benefit dan sebagainya. Jadi itulah yang kita nampak bahawa perlu adanya sesuatu perubahan. Dan kita berjuang untuk diri kita dan rakan-rakan kita. Jadi kita tidak sukalah nama kita ni dipergunakan. Nama rakan-rakan kita, nama yang mana yang pernah belajar dengan saya, nama yang mana pernah berjuang dengan saya ni dipergunakan untuk kepentingan diri sendiri, untuk kepentingan individu yang tertentu. Jadi bila dengar kat kita tak apa nak suka benda-benda ni berlaku. Sebab apa? Kita berjuang, bila tiba-tiba orang kata, kita duk bagi tahu dekat dalam live bahawa kita berjuang ni, kita memang tidak mengharapkan apa-apa, kita berjuang ni kita tak pernah minta apa-apa. Tiba-tiba orang tengok, macam mana nama dia boleh ada dekat dalam paperwork itu ini dan sebagainya. Jadi itu adalah benda yang tak cantik lah, fitnah yang mungkin akan keluar. Pakatan Harapan dapat pun, mereka akan kata, Syafiq Ali macam ni, patutlah duk bunyi dekat dalam live mereka berkenaan dengan perkara ini. Sebab mungkin adalah orang-orang yang sengaja lah nak mencipta propaganda ataupun sengaja buat kerja-kerja bodoh macam ni. Kita bagi nasihat kepada mereka bahawa janganlah mengkhianati perjuangan kita yang ada kat sini ni. Okey tuan-tuan, teruskan perkongsian TikTok sendu sikit, tak tahu siapa kena shadow ban ke apa ke. Terima kasih kepada siapa yang nak share tu di Facebook. Teruskan lagi perkongsian. Jadi tuan-tuan, siang tadi bermula pukul 5 pagi tadilah, saya ada buat satu survey. Survey yang bertajuk untuk mengukur prestasi kerajaan hari ini lah. Dan saya berterima kasih lah kepada rakan-rakan kita yang mana mengisi survey ni, prestasi 6 bulan kerajaan Anwar Ibrahim ni. Jadi ada 2,502 orang yang telah pun mengisi survey yang saya buat setakat hari ini, dan saya akan tutup pada 5 pagi besok. Kita buat 24 jam lah survey ni. Jadi sebab apa saya buat survey ni saudara-saudara? Sebab semalam keluar puak-puak walanon Pakatan Harapan ni keluar satu survey yang mereka mengatakan bahawa rakyat Malaysia hari ini sokong Anwar. Rakyat Malaysia hari ini setuju dengan kerajaan Madanon. Rakyat Malaysia hari ini selesa, tak ada kenaikan harga barang dan sebagainya. Jadi oleh sebab itulah saya terdetik untuk saya nak buat survey sendiri, dan kita sebarkan secara semua orang boleh akses kepada survey tersebut. Bukannya survey yang kita tak tahu siapa yang buat, tiba-tiba keluar result saja. Yang ni kita sebarkan kepada semua. Grup Pakatan Harapan pun kita bagi, grup-grup merata lah, grup komuniti di seluruh Malaysia kita blast, kita bagi melalui Telegram, melalui WhatsApp, melalui macam-macam lah, semua kita bagi supaya orang dapat isi. Dan sampai hari ni siapa nak isi boleh isi.
Link tu ada kat Facebook saya tu, boleh scroll lah tengok. Jadi tuan-tuan, survey ni saya buat berdasarkan 10 keutamaan tawaran Pakatan Harapan semasa kempen PRU15. Masa kempen PRU15, Pakatan Harapan ataupun Anwar Ibrahim ada melancarkan satu manifesto yang bernama Manifesto Kita Boleh. Yang mana dalam manifesto tersebut ada menekan tentang 10 keutamaan yang mana yang mereka akan lakukan sekiranya mereka menjadi Perdana Menteri, sekiranya Anwar jadi Perdana Menteri, sekiranya Pakatan Harapan menjadi kerajaan. Jadi ada 10 keutamaan ini saya tukar ke dalam bentuk soalan. Untuk melihat daripada sudut rakyat Malaysia yang berada di media sosial ini, adakah sama ada mereka setuju ataupun tidak setuju dengan tawaran-tawaran yang telah dibuat, dan apakah bila Anwar menjadi Perdana Menteri sekarang ni, Pakatan Harapan menjadi kerajaan sekarang ni, adakah mereka melakukan yang sebagaimana yang sepatutnya yang mereka janjikan masa kempen PRU15 yang dulu. Jadi saudara, soalan yang pertama adalah, adakah anda merasakan kerajaan Madani pimpinan Anwar Ibrahim ini berjaya menangani isu kos sara hidup? Di mana 92.1% daripada 2,504 responden mengatakan bahawa mereka tidak bersetuju bahawa kerajaan hari ini berjaya menangani kos sara hidup. Manakala 7.9% lagi bersetuju bahawa kerajaan hari ini berjaya menangani kos sara hidup. Soalan yang kedua adalah, adakah anda merasakan kerajaan Madani pimpinan Anwar Ibrahim ini berjaya menangani lonjakan harga barangan asas? Kita nak tengok, sebab menteri kata tidak ada lonjakan barang asas, tidak ada kenaikan harga barang dan sebagainya. Daripada 2,505 setakat ini, responden yang menjawab poll ini mengatakan bahawa 91.8% di kalangan rakyat Malaysia tidak bersetuju mengatakan hari ini rakyat Malaysia mengatakan kerajaan hari ini gagal dalam menangani lonjakan harga barangan asas. Jadi soalan yang ketiganya adalah, adakah anda merasakan kerajaan Madani pimpinan Anwar Ibrahim ini berjaya mewujudkan pentadbiran beramanah dan bersih dengan mengukuhkan integriti institusi sebagaimana yang mereka janjikan? 90.2% rakyat Malaysia mengatakan bahawa ini juga gagal dilaksanakan oleh kerajaan hari ini. Yang ni memang kita tak boleh nak kata apalah, sebab rakyat sendiri nampak. Khususnya baru-baru ini, baru saja 6 bulan jadi kerajaan, ada wujud dah rasuah yang melibatkan Kementerian Sumber Manusia. Kemudiannya kes terowong ni dengan cerita nak digugurkan. Jadi saya tak terkejut apabila 90.2% rakyat Malaysia mengatakan kerajaan hari ini gagal dalam mewujudkan pentadbiran beramanah dan bersih dengan mengukuhkan integriti institusi. Tambahan pula, bila mereka pergi buat pula jamuan rumah terbuka 6. Lepas tu keluar pula dalam edisi siasat, diperkatakan bahawa diberi kepada seorang kontraktor yang mendapat projek untuk menganjurkan 6 rumah terbuka ini. So yang keempatnya saudara semua adalah soalannya, adakah anda merasakan kerajaan Madani pimpinan Anwar Ibrahim menjamin kebebasan media dan hak bersuara orang ramai? 89.7% daripada rakyat Malaysia yang mengisi survey ini mengatakan bahawa mereka tidak bersetuju bahawa kerajaan hari ini menjamin kepada kebebasan media dan hak bersuara orang ramai. Dan survey ni esok ni tuan-tuan saya akan compilekan dalam bentuk file dan saya akan bagi, saya akan sebarkanlah supaya saudara semua pun ada nampak juga apa yang saya cerita ni.
Sebab apa tuan-tuan, saya bagi tahu dah bahawa survey yang kita buat ni adalah survey yang terbuka, dan kita nak semua orang boleh dapat laporan ini dan boleh melihat pada laporan yang kita buat secara terbuka ini. Yang kelimanya adalah, adakah anda merasakan kerajaan Madani pimpinan Anwar Ibrahim ini berjaya memajukan bidang ekonomi manusiawi berasaskan kemahiran untuk menjana peluang pekerjaan yang baru? Sebab ini yang mereka janjikan semasa di dalam kempen-kempen PRU yang ke-15. Jawapannya 91.2% rakyat Malaysia tidak bersetuju. Yang mengatakan bahawa kerajaan hari ini berjaya dalam memajukan bidang ekonomi manusiawi berasaskan kemahiran untuk menjana peluang pekerjaan yang baru. Tambah pula tuan-tuan, hari ini bila sebut tentang pekerjaan, bukan pekerjaan baru yang wujud, tetapi ramai rakyat Malaysia yang bakal akan kehilangan pekerjaan kerana banyak syarikat-syarikat yang akan tutup. Hari ini kita dengar Panasonic. Sekejap lagi kita akan bahaskan tentang itu. Banyak juga syarikat-syarikat SME ni. Kalau kita tengok, banyak yang hari ini dah gulung tikar dan sebagainya. Jadi sebab apa benda ni berlaku? Sebab kegagalan kerajaan untuk mengawal daripada sudut mata wang dan juga ekonomi domestik. Yang keenamnya, adakah anda berpuas hati dengan sistem pendidikan semasa kerajaan Madani pimpinan Anwar Ibrahim ini? 85.8% rakyat Malaysia tidak bersetuju. Dan mereka mengatakan bahawa kerajaan hari ini gagal dalam orang kata melaksanakan sistem pendidikan yang baik kepada keseluruhan rakyat Malaysia. Saya faham bila ada ramai yang tidak setuju ni, saya faham sebab apa. Tahun ni saja bila mereka jadi kerajaan, pening. Awal tahun hari tu selalunya kalau tukar tahun baru ni, anak-anak semua dah masuk tahun yang seterusnya. Kalau anak dia darjah 4, tahun yang seterusnya dah jadi darjah 5. Jadi tahun ni dia kena teruskan darjah 4. Lepas tu bulan 3 je tu baru dia naik darjah 5. Jadi penin ke semua. Ibu bapa pun penin. Lepas tu ni mai pula cuti sekolah seminggu. Kita pun tak tahu apa cuti ni seminggu ni. Cuti apa? Jadi saya faham lah, ibu bapa pun rasa macam penin apa benda yang sedang dibuat oleh Menteri Pendidikan sekarang ni. Saya tanya dengan bini saya, siapa anak saya tak pergi sekolah? Saya kata kat dia kan. Rumah saya tak tahu dia kata kerajaan bagi off seminggu. Saya pun tak tahu betul ke tak kan. Saya tanya dia, cuti apa sampai seminggu ni? Bukan ada raya apa? Dia kata mana nak tahu dah, dia kata cuti seminggu. Semua cuti lah kan. Jadi saya pun penin tuan-tuan. Jadi saya faham tuan-tuan pun penin juga dengan mereka ni kan. Jadi yang ketujuhnya, adakah anda merasakan kerajaan Madani pimpinan Anwar Ibrahim berjaya membina ketahanan bencana dan memantapkan perlindungan bencana? 90% mengatakan bahawa mereka tidak bersetuju. Jadi hak ni memang saya pun tahu juga. Sebab apa? Pengumuman untuk nak buat pelaksanaan berkaitan dengan projek bencana ni banyak. Tapi orang yang duduk kat tempat tu dia sendiri nampak lah. Ada buat kan? Tak ada buat. Bila pi sana, macam semalam pi kat UMS tanya. Ada masalah yang, okey bagi tahu. Vice Chancellor bagi tahu apa masalah. Berapa kos? Dia pun buat lah bilang 700,000 okey tak apa, bagi kelulusan 3 juta. Jadi semua orang pun jadi bodoh, pergi tepuk kan. Oi, Perdana Menteri bagi. Sebenarnya dia bukan boleh buat macam tu tuan-tuan. Duit negara ni bukan duit Anwar Ibrahim. Yang dia duit duk ada kat dalam wallet dia. Kalau orang minta dia kata, oh kita boleh bayar 3 juta apa semua macam tu. Mentadbir negara bukan seperti duit dekat dalam akaun dia. Dia nak kena bentangkan dulu. Kalau UMS ni di bawah Kementerian Pengajian Tinggi, nak kena tengok juga daripada sudut bajet kementerian. Nak kena tengok juga daripada sudut berapa peruntukan yang boleh kita gunakan dan sebagainya. Bukan pergi sana 3 juta, pergi sini 5 juta. So apa yang berlaku hari ni, rakyat nampak retorik lah. Pergi sana 3 juta, pergi sini 50 juta, pergi sana 100 juta, pergi sini 20 juta. Dia ingat apa? Ingat duit dia kan? Jadi haknya walano ni pun percayalah. Sebab mereka ni bukan tahu tentang
kementerian, bukan tahu tentang kerajaan apa ni. Kan, mereka pun pakat share lah video tu, seronok. Kan, oh tengok ni Anwar Ibrahim turun kat sana bagi 3 juta, turun kat sini bagi 50 juta. Kan, dia kena tengok juga bajet kementerian yang terlibat tu. Kan, dia nak buat apa dengan bajet tersebut. Lepas tu kena tengok juga daripada sudut kedudukan wang negara. Belanjawan tu kita akan ada belanjawan yang kita nak buat tu, pecahan belanjawan. Berapa persen kita bayar untuk emolumen, berapa banyak kita bayar untuk infra projek dan sebagainya. Jadi main umum senang lah, biasalah tuan-tuan. Menang hari ni, esok minyak turun. Macam tu jugalah kita bagi 50 juta, 30 juta. Macam tu jugalah yang berlaku di Kelantan, Terengganu dan Johor apabila menghadapi bencana. Dia turun 50 juta tapi tak tahulah dapat ke tak, tuan-tuan. Yang ke-8-nya adalah soalan, adakah anda merasakan kerajaan Madani pimpinan Anwar Ibrahim berjaya menangani isu pekerja kontrak kesihatan dan menjamin kebajikan penyawat kesihatan? Daripada 2,511 responden, 89.3% mengatakan mereka tidak bersetuju bahawa kerajaan hari ini menangani isu berkaitan dengan pekerja kontrak kesihatan. Yang ni yang ni ada dalam manifesto mereka. Contoh pada waktu itu berlakunya pengambilan pekerja kontrak kesihatan disebabkan ada COVID dan sebagainya. So pekerja kontrak ni mintalah untuk ditetapkan sebab mereka ni lah yang jadi frontliner semasa berlakunya pandemik. Doktor semua ni minta lah. So pada waktu tu kerajaan bila nak tambah penjawatan tetap ni, of course lah dia kena melihat kepada yang pertama penjawatan. Yang kedua adalah belanjawan tu sebab nak bayar pendapatan dan sebagainya. So pada waktu itu Pakatan Harapan main isu ni. Main isu ni lah bawa keluar macam-macam. Hatta doktor kontrak, baju hitam apa semualah. Jadi semua pun pakat bocap. Bila kita jadi kerajaan, Anwar jadi Perdana Menteri, saudara-saudara, isu masalah doktor kontrak, isu kontrak kesihatan, pekerja kontrak kesihatan, semua kita akan selesaikan. Kita akan pastikan mereka mendapat hak mereka. Dan kita akan pastikan mereka diserap jadi penjawatan tetap dan sebagainya. Tapi apa yang berlaku hari ini, tuan-tuan, kencing cukup kuat. Jadi saya fahamlah bila ramai yang tidak bersetuju kan. Jadi sebab ini semua kencing lah, biasalah. Drama. Drama siapa tak tahu, Bang Non ni kerja dia drama saja. Semua dia nak cakap. Tapi apakah yang dia buat? Yang tu yang rakyat kena tengok. Jadi tuan-tuan, soalan yang ke-9-nya, adakah anda merasakan kerajaan Madanon pimpinan Anwar Ibrahim berjaya menghapuskan isu ketaksamaan gender dan memperkasakan sosioekonomi wanita? Jadi tuan-tuan, semasa zaman PN dulu, apa yang saya tahulah program untuk wanita ni ada dipanggil sebagai program Wanita Bangkit yang dilancarkan oleh Yang Mak Berhormat pada waktu itu YB Rina Harun. Datuk Seri Rina Harun. Dia yang melancarkan program Wanita Bangkit. Khususnya kepada ibu tunggal dan sebagainya. Untuk mewujudkan peluang perniagaan dan sebagainya. Jadi hari ini kalau kita tengok kerajaan hari ini yang duk sembang tentang wanita dan majoriti orang perempuan majoriti yang menyokong Pakatan Harapan ini adalah orang wanita, kaum wanita dan itu yang kita nak tanyalah, apa yang kerajaan buat hari ini untuk wanita. Jadi saya setujulah bila responden isi 89.3% merasakan kerajaan hari ini tidak buat apa-apa untuk memperkasakan sosioekonomi wanita. Tu betul ya, langsung kita tak dengar lah. Dan saya nak tanya, Menteri wanita dan masyarakat ni kat mana? Diam terus, dan saya pun lupa apa nama dia, Menteri Wanita dan Masyarakat ni. Langsung diam terus, langsung kita tak dengar langsung tentang Kementerian Wanita dan Masyarakat. Jadi itulah, dulu bercakap soal wanita, sekarang ni bila dah jadi kerajaan, diam 1000 bahasa. Live kena santau, tak tahu nak kata lah, kena share. Menteri Keusahawanan Syafiq,
Tak tahu nak kata lah kan. Betul kan kena santau ni, kena santau saya nak off atau on balik. Saya off on balik dekat TikTok ni, dia kata view langsung tak naik. Saya pun tak tahu kenapa lah. Biasalah. Mereka suka menyekat kepada kebebasan bersuara. Okey, tuan. Soalan yang ke-10. Adakah anda merasakan kerajaan Madani pimpinan Anwar Ibrahim berjaya meningkatkan daya saing rakyat Malaysia? Dan jawapannya adalah 90.5% rakyat Malaysia tidak bersetuju. Yang mengatakan kerajaan hari ini berjaya untuk meningkatkan daya saing, bukan meningkatkan daya saing. Rakyat nak berdaya saing pun susah. Nak bersaing untuk hidup pun susah sekarang ni, tuan-tuan. Dan yang kesebelahnya adalah, adakah anda merasakan kerajaan Madani pimpinan Anwar Ibrahim ini memandang serius kepada janji manifesto mereka semasa PRU15? 91.8% rakyat Malaysia yang mengisi survey ini mengatakan mereka melihat kerajaan hari ini tidak serius untuk melaksanakan janji manifesto mereka semasa PRU yang ke-15. Dan yang ke-12-nya, adakah anda mempercayai tawaran janji baru kerajaan Madanon pimpinan Anwar Ibrahim menjelang PRU, menjelang pilihan raya negeri di 6 negeri kelak? Daripada 2,519 yang mengisi form ini, 91.5% mengatakan bahawa mereka tidak akan sesekali mempercayai apa saja tawaran ataupun janji-janji baru yang akan dibuat oleh kerajaan Madanon ini menjelang pilihan raya negeri. Dan yang seterusnya adalah, adakah anda berpuas hati dengan prestasi kerajaan Madani pimpinan Anwar Ibrahim? Daripada 2,519 responden, 91.6% tidak berpuas hati dengan prestasi kerajaan pada hari ini. Dan soalan yang terakhir, siapakah Perdana Menteri pilihan anda? Saya letak di situ 3 orang, Tan Sri Muhyiddin Yassin, Datuk Sri Ismail Sabri Yaakob dan juga Anwar Ibrahim, yang kita dapat resultnya adalah 80.2% rakyat Malaysia memilih Tan Sri Muhyiddin Yassin sebagai Perdana Menteri, 10.8% memilih Datuk Sri Ismail Sabri Yaakob dan 9.1% memilih kepada Anwar Ibrahim. Jadi saya tak fahamlah bila Madanon ini mengatakan bahawa ramai rakyat Malaysia yang menyokong kepada Anwar Ibrahim, sedangkan 80.2% daripada 2,520 orang responden menolak Anwar Ibrahim sebagai Perdana Menteri. Okey view asal tak naik feed, tuan-tuan nak kata kita bercakap janji. Saya tengah duduk live kat Facebook ni, dia recorded. Biasalah ni akaun kecil mungkin nama tu kot dia tak kenal Okey tuan-tuan saudara semua yang melihat live saya ni, siapa yang nak isi survey tu masih ada masa untuk isi Sifu Tourism Kat mana nak isi survey tu? Pergi dekat Facebook saya, Muhammad Syafiq Abdul Halim. Nanti boleh isi. Okey tuan siapa yang nak isi boleh isi. Jadi pukul 5 pagi besok saya akan tutup lah. Okey tuan-tuan hari ni sebagaimana yang dilaporkan di dalam The Age Market, Panasonic Manufacturing Malaysia Berhad PMMA mengesahkan secara rasmi bahawa mereka akan menutup 2 jabatan perbuatan produk di mana produk kilangnya di Seksyen 15 Shah Alam.
Jadi sebagaimana yang dilaporkan, lebih kurang 200 hingga ke 300 orang pekerja akan kehilangan pekerjaan akibat daripada penutupan ini. Dan sektor yang ditutup ini adalah berkaitan dengan pembuatan barangan elektrik rumah. Tak silap saya lah. Jadi seperti pengeluaran, pengisian, pemprosesan makanan, jus dan juga periuk nasi. Jadi telah pun dipindahkan untuk pembuatan ni. Kilang Panasonic telah pindah pergi ke negara Asia yang lain, yang mana mereka tidak lagi mengeluarkan di dalam negara Malaysia. Maknanya dia pindah pergi kat tempat lain lah. Dan ada lagi lah yang akan tutup, termasuklah di Melaka dan juga di Johor Bahru. Sebab apa benda ni berlaku, saudara? Sebab apa kilang-kilang ini menutup mereka punya operasi mereka di Malaysia dan mereka pindah ke negara yang lain. Sebab apa? Sebab apa? Yang pertamanya kita kena tengok, tuan-tuan. Apabila pelabur nak main masuk kat negara kita, of course dia nak buat keuntungan. Bila negara kita tidak mesra kepada pelabur, contohnya nilai ringgit tidak stabil, bila mereka nak buat masuk raw material, mereka nak import, mereka nak kena gunakan kos yang lebih tinggi, bila tarif elektrik meningkat, meningkat 44% kepada industri, maka kos mereka ini meningkat. Jadi untuk apa mereka nak buka dekat Malaysia? Jadi tak perlulah dia nak buka kat Malaysia sebab kos dia meningkat. Dan lagi satu, rakyat Malaysia hari ini hilang kuasa membeli. Dia tidak boleh memberi produk-produk elektrik. Siapa nak pergi beli hari ini? Saya rasa kalau periuk nasi dia tu betul-betul rosak, baru dia akan pergi beli baru. Rakyat Malaysia hari ini, kalau periuk nasi dia rosak, dia akan cuba repair jugalah, tukar wire dan sebagainya, walaupun periuk nasi tu 100 lebih. Sebab 100 lebih bagi rakyat Malaysia hari ini sangat besar, tuan-tuan. Sebab apa? Sebab hari ini, tuan-tuan, orang yang gaji 2,000, dia tak mampu, tuan-tuan, nak hidup hari ini. Kalau kata dia nak beli barang elektrik dan sebagainya, dia tak mampu. Sebab apa, tuan-tuan? Kalau kita tengok, gaji 2,000, bayar sewa rumah saja pun dah 1,000 lebih dah sewa rumah. Lepas tu tak termasuk dengan dia punya kereta lagi. Tak termasuk dengan orang kata dia punya makanan rumah dia lagi. So dia nak belanja beli benda-benda lain. Of course dia tak beli. So mungkin dekat situ buying power rakyat Malaysia ni kurang, rakyat Malaysia pun tak beli. Jadi keuntungan dia kurang, kos dia bertambah, maka dia kena cari negara lain yang kos dia lebih rendah supaya dia dapat operasi dan membuat keuntungan. Jadi ini adalah satu benda yang kalau kita tengok, apabila orang yang salah yang kita letak untuk mentadbir negara, lebih banyaklah syarikat-syarikat besar ni yang akan keluar daripada negara kita. Dan saya rasa Panasonic mungkin akan pergi buka dekat Indonesia. Sebab Indonesia kos elektriknya lebih murah berbanding dengan Malaysia. Dan juga kos-kos lain. Kalau kita tengok negara-negara lain, nilai mata wang dia mengukuh. Hanya Malaysia saja nilai mata wang merudum hingga ke 4.62 hari ni. Singapura okey je, Indonesia okey je. Jadi dia kata, biasa mata wang ni bila jatuh bawa keuntungan. Inilah Menteri Perimbangan dalam sejarah Malaysia. Kalau mata wang kita teruk, rugilah. Sebab apa? Kita import banyak. Kita import banyak. Contohnya dalam sektor macam contoh peladangan, dedak-dedak semua kita import, daripada sudut jagung, soybean, semua kita import. Bukannya orang kata mai daripada langit. Jadi bila ringgit kita jatuh, maka kos dia meningkat. Jadi utility pula meningkat, jadi keuntungan dia akan berkurang. Sebab tu dia keluar daripada negara kita. Dan dahlah peluang pekerjaan tidak ada, peluang pekerjaan tidak ada. Rakyat Malaysia yang hilang pekerjaan 300. Macam mana mereka ni semua nak survive dalam kehidupan hari ini. Jadi itulah tuan-tuan. Kita tengok sendiri. Kita dah pesan dulu. Masa saya duduk di UMNO dulu, saya pesan. Jangan duk percaya kat Pakatan Harapan dengan DAP ni. Saya ni berlawan sungguh-sungguh, bersilat gila-gila dengan PKR DAP ni. Tiba-tiba ada pimpinan UMNO pisang surat sokong Anwar Ibrahim. Jadi malu-malu Allah kita pun terpaksalah masuk main duduk dalam satu nak berjuang. Supaya orang Melayu kita ni tolak PKR DAP. Sebab apa kita nak suruh tolak PKR DAP? Sebab mereka ni penipu. Sebab mereka ni pembohong.
Mereka ni tidak mampu untuk mentadbir negara kita dengan baik. Mereka tak boleh mengurus negara kita dengan baik. Mereka ni hanya nak duduk di atas ni, nak wayang kulit saja. Jadi yang terseksa adalah rakyat di bawah. Duit kita ni rugi. Kita duk bayar tax setiap tahun. Rugi tuan-tuan. Duit kita duk pergi buat majlis inu, terbang sana, terbang sini. Apa manfaat pun tidak ada kepada kita. Semua retorik saja. Pergi sana 3 juta, pergi sini 50 juta. Jadi yang hilang pun banyak juta juga. Jadi tuan-tuan, sebab itulah kita bagi tahu. Kita harap PRN dalam negeri nanti jangan duk ada lagi lah rakyat Malaysia. Duk kata tak apalah, kita bagilah kepada Anwar Ibrahim. Bagi buat apa? Mereka ni penipu, pembohong. Orang kalau bohong ni, orang tuan-tuan kata apa? Siakap senohong gelama ikan duri. Mula-mula membohong, lama-lama mencuri. Dia duk bohong. Inilah yang kuat mencurinya. Jadi yang inilah yang kita kena tengok. Terima kasih kat Ratu kita yang tolong share live saya yang baru buat live di TikTok ni, yang hanya 58 orang yang sedang melihat sekarang ni. Dia dah lama mencuri dah. Itulah pasal dia. Itu pun jangan duk pilah percaya dekat depa-depa ni semua. Saya pun tak faham lah kenapa rakyat Malaysia ni masih lagi mempercayai kepada mereka. Okey tuan-tuan saya tengok akaun TikTok saya ni, saya sedih. Facebook pun sama. Kena share bagi banyak dengan Luqman. Siapa dia yang perang mulut tu? Saya jawab satu isu lagi, lepas tu kita berhentilah. Live siatan. Asyik kena kacau ya. Siakat senohong gelama ikan duri, Banon berbohong, lama-lama dapat jadi Perdana Menteri Sorry saudara-saudara semua, terputih pula dah line di Facebook saya. FB tiba-tiba tutup. Itu pasal dia. Mereka ni tak habis-habis Gangguan yang sangat dahsyat. Kenapa terkeluar? Atan tengah berentap dengan Luqman Daham. Pipi kat mereka dua. Awak pula dia terkeluar. Saya pun tak tahu, tiba-tiba dia terkeluar. Okey. Saya cuma nak jawab ni lah isu berkaitan dengan Pulau Pinang ni. Jadi kalau saya orang kata apa, yang dengar ni, anda lah yang bertanggungjawab untuk menyampaikan kepada orang yang lain. Jadi anda kena sampaikanlah supaya orang tahu. Sebab isu Pulau Pinang ni dia bukan isu politik tuan-tuan. Isu dia adalah tentang isu sejarah. Jadi walaupun yang tengok ni satu orang, jadi satu orang tu juga dia beramanah untuk sampaikan kepada orang lain. Walaupun yang tengok itu adalah 2 orang, maka 2 orang itulah yang kena sampaikan kepada orang lain. Sebab saya kan kena limitation account saya dua-dua. Di Facebook kena suspended, di TikTok kena ni. Baguslah. Jadi lama-lama orang kata apa ni, kita tak payah buat live langsung lah. Okey tuan-tuan hari ni Raya membuat laporan polis terhadap Menteri Besar Kedah berhubung kenyataan Menteri Besar Kedah mengatakan Pulau Pinang adalah dimiliki oleh Kedah. Dalam laporannya, Raya berkata Sanusi membuat kenyataan melampau apabila mempersoalkan kedaulatan Pulau Pinang yang ditubuhkan dan diiktiraf sebagai negeri berdaulat di bawah Perlembagaan Persekutuan. Dan dia mengatakan bahawa Sanusi bukan sahaja mempersoalkan kesahihan perlembagaan tetapi juga kuasa Yang di-Pertuan Agong dalam melantik Yang di-Pertua Negeri Pulau Pinang. Saya membuat laporan polis ini kerana hendak mempertahankan hak dan kepentingan rakyat negeri Pulau Pinang, tetapi lebih daripada membela keabsahan Perlembagaan Persekutuan dan kuasa Yang di-Pertuan Agong. Jadi ini semuanya adalah retorik semata-mata laporan yang dibuat oleh Raya. Saya nak bagi tahu kepada tuan-tuan satu fakta berkaitan dengan Pulau Pinang ni. Yang pertamanya adalah Pulau Pinang ni bukan terra nullius. Dia ada dalam kes-kes berkaitan dengan pertikaian kedaulatan, khususnya yang melibat pulau-pulau ni, dia ada satu term dipanggil sebagai terra nullius. Jadi kawasan yang tidak diduduki oleh orang. Contohnya kes-kes macam Pedra Blanca, macam kes Pulau Sipadan dan Ligitan. Ini semuanya adalah
terra nullius yang berkaitan dengan pertikaian kedaulatan tu nak tuntut ni kedaulatan bawah siapa? Sabah ke Indonesia ke siapa punya? Jadi Pulau Pinang bukan macam tu tuan-tuan. Kita kena tengok sendiri bagaimana tertubuhnya Pulau Pinang ni. Pulau Pinang dia tertubuh di bawah satu perjanjian dipanggil sebagai The Agreement of the Prince Walsh Island 1786. Dalam orang kata apa? Territory tu. Iaitu berkaitan dengan perjanjian Inggeris Kedah 1786. Dalam bahasa Melayunya lah. Jadi Pulau Pinang ni asal muasal Pulau Pinang ini adalah dimiliki oleh Kedah. Memang Pulau Pinang ni adalah Kedah, dia bukan negeri lain. Dia duduk di bawah negeri Kedah. Tetapi bagaimana boleh tertubuhnya Pulau Pinang ni adalah berkaitan dengan dalam sejarah dikatakan perjanjian yang telah ditangani oleh Francis Light dengan Sultan Abdullah pada tahun 1786 untuk mendapatkan Pulau Pinang. Di antara syarat-syarat perjanjian ialah syarikat India Timur British membantu Kedah sekiranya Kedah diserang oleh musuh. Yang keduanya adalah syarikat India Timur British tidak boleh. Betul tak? SHTI ni syarikat apa tak? Saya tengok loh. Dia betul. Syarikat India Timur Inggeris tidak boleh melindungi musuh Kedah. Syarat yang ketiganya adalah syarikat India Timur Inggeris akan membayar sebanyak $30,000 Spanyol setahun kepada Sultan Kedah sebagai pampasan. Dan kesan daripada perjanjian Inggeris Kedah 1786 ini, syarikat India Timur Inggeris menduduki Pulau Pinang ataupun Prince Walsh Island secara rasmi pada 11 hari bulan Ogos tahun 1786. Dan bendera Union Jack telah pun dinaikkan di Pulau Pinang. Pulau Pinang ini adalah negeri yang dinamakan oleh Francis Light sebagai Prince Walsh Island, dan penempatan mereka dinamakan sebagai Georgetown sempena nama Raja England yang pada waktu itu adalah The King George yang ketiga. Jadi ini adalah berkaitan dengan Pulau Pinang. Jadi saudara, sebab apa Sanusi sebut berkaitan dengan Pulau Pinang ni? Sebab apa dia sebut tentang Pulau Pinang ni adalah milik Kedah dan sebagainya? Sebab Pulau Pinang ni memang milik Kedah. Dan untuk pengetahuan sejarah, saudara, ada seorang profesor, nama dia Prof. Dr. Ahmad Murad American. Dia ni yang menemui dokumen baru yang menunjukkan bahawa Pulau Pinang ini perjanjian itu adalah tidak sah. Yang mana Pulau Pinang masih lagi duduk dalam negeri Kedah. Yang mana dia telah pun pergi ke, tak silap saya, dia pergi ke Belanda, tak silap saya, berjumpa dengan keturunan Francis Light dan memohon kepada mereka untuk mengambil surat-surat di antara Francis Light dengan Sultan Kedah dan dia bawa balik ke Malaysia. Surat itu disimpan di USM. Tuan-tuan boleh type dekat Google The Light Letter. Dia ada simpan dekat USM surat tersebut. Dan semua orang boleh akses kepada surat tersebut. Jadi apabila Yang Amat Berhormat Menteri Besar Kedah menyebut tentang Pulau Pinang adalah sebahagian daripada Kedah, adakah benda itu adalah salah satu yang menyalahi undang-undang? Adakah dia tidak menghormati perlembagaan? Saya nak bagi tahu pada tuan-tuan, di dalam perlembagaan ada dalam perkara 169 menyebut perjanjian dan sebagainya antarabangsa yang dibuat sebelum Hari Merdeka. Bagi maksud fasal yang pertama perkara 76 dalam kurungan A kecil, apa-apa treaty, perjanjian dan convention yang dibuat sebelum Hari Merdeka antara Baginda Ratu atau pendulu-pendulunya, termasuklah King George atau Kerajaan United Kingdom bagi pihak persekutuan atau mana-mana bahagiannya dengan sesuatu negara lain, hendaklah disifatkan sebagai sesuatu treaty, perjanjian ataupun convention antara persekutuan dengan negara yang lain itu. Dan B, apa-apa keputusan yang diambil oleh sesuatu organisasi antarabangsa dan diterima sebelum Hari Merdeka oleh Kerajaan United Kingdom bagi pihak persekutuan atau mana-mana bahagiannya, hendaklah disifatkan sebagai keputusan sesuatu organisasi antarabangsa yang dianggotai oleh persekutuan. Jadi sekarang ni tuan-tuan, perjanjian yang dibuat oleh sebelum daripada Hari Merdeka itu adalah sah sebab merujuk kepada perkara 169.
dan perjanjian ini dikira sebagai sebuah treaty, perjanjian dan convention yang dibuat sebelum daripada Hari Merdeka. Jadi kalau kita jumpa bukti baru yang menunjukkan bahawa perjanjian Inggeris Kedah 1786 ini tidak sah dan Pulau Pinang masih lagi dimiliki oleh negeri Kedah, so apa masalahnya? Biarlah mahkamah yang tentukan. Yang Iswadi Moni duk beletiak kata kita tak faham perlembagaan dalam perkara berkaitan dengan negeri-negeri di dalam Malaysia tu, persekutuan tu. Perkara yang pertama klausa 2 yang menyebut tentang negeri-negeri dan wilayah-wilayah dalam persekutuan semua tak faham. Bukan cerita pasal faham ataupun tak faham, dia sendiri yang tak faham. Dia sendiri yang tak faham perlembagaan. Kalau dia faham perlembagaan, maka benda ni boleh dipertikaikan. Sedangkan banyak je isu yang dipertikai tentang kedaulatan. Pulau Ligatan dengan Sipadan, kes Pulau Pedra Blanca, semua ada pertikaian. Kalau kita nak mempertikaikan daripada sudut kedaulatan Pulau Pinang, so apa masalah? Dan Pulau Pinang ni kalau nak mempertikaikan daripada sudut kedaulatan, dia melibatkan kedaulatan siapa? Bila mereka sebut tentang raja-raja, of course lah melibatkan Kesultanan Negeri Kedah. Bukan melibatkan Menteri Besar Negeri Kedah. Dia melibatkan Kesultanan Negeri Kedah. Jadi sekiranya Pulau Pinang dituntut oleh Kedah, bukan dituntut oleh Menteri Besar, dituntut oleh Sultan di Negeri Kedah. Jadi yang tidak menghormati raja-raja Melayu ialah mereka yang dalam Pakatan Harapan. Sebab perjanjian Inggeris Kedah ini adalah melibatkan Kesultanan Negeri Kedah, bukan melibatkan Menteri Besar. Zaman tu mana ada Menteri Besar lagi? Jadi mereka sendirilah yang tidak menghormati. Orang yang cakap soal untuk menghormati institusi beraja macam Iswadi Moni ni, dia sendiri pernah menghina Yang di-Pertuan Agong. Dia kata PN, Yang Mak Muhammad Menteri Besar Kedah hina Yang di-Pertuan Agong. Dia hina Yang di-Pertuan Agong dan telah pun dibicarakan di mahkamah. Berkaitan dengan kes penghinaan kepada Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong. So dia nak cakap soal orang lain hina Agong, dia sendiri macam mana? Sebab itulah dia kena mencerminkan diri dia sendiri. Okey ya. Orang kalau percaya cakap ni memang bodoh. PDRM pun buahan dulu jilat UMNO apa benda ni. Ali Isa boleh main naik atas ni, tak ada masalah apa. Ali Isa selepas saya keluar PDRM, saya pergi mana Ali Isa? Saya jadi pegawai di Kementerian Multimedia. Lepas tu di Jabatan Perdana Menteri. Awak jadi apa? Awak tak jadi apa-apa kan? Jadi orang takkan dengar orang macam awak. Sebab awak tak ada apa-apa. Sebab tu DAP nak hapuskan. Yang tu saya tak tahulah. Dia nak hapuskan Raja Melayu Kedah. Okey tuan, soalan. Saya buka untuk soalan 15 minit. Aduh, panas tu bilik saya ni sepak tau. Okey tuan-tuan, adakah soalan-soalan yang menarik berkaitan dengan apa yang kita bincang? Ada isu yang mereka bangkitkan yang saudara nak tanya kepada saya? Mereka pakai akta dalam perlembagaan macam mana Sanusi nak lawan. Sama juga. Ni saya sebut jadi perlembagaan lah 169. Perjanjian-perjanjian antarabangsa dengan persekutuan sebelum daripada Hari Merdeka. So kenapa kita tak boleh petikai? Kita boleh petikai. Siapa kita tak boleh petikai? Kalau perjanjian, sebab tu kita kena tahu bagaimana Pulau Pinang ni wujud. Pulau Pinang ni adalah negeri Kedah. Dia wujud macam mana? Dia wujud berdasarkan perjanjian Inggeris Kedah 1786. Kalau kita kata perjanjian Inggeris Kedah 1786 ni tidak sah, adakah Pulau Pinang masih wujud? Pulau Pinang tak wujud lah. Kalau perjanjian Inggeris Kedah ni tidak sah dan kita dapat membuktikan di mahkamah bahawa Pulau Pinang tidak pernah diserahkan kepada Francis Light, ataupun Francis Light telah melanggar syarat-syarat perjanjian yang dibuat di antara Sultan Kedah. Jadi kalau kita dapat membuktikan di mahkamah dua benda ni, maka Pulau Pinang adalah milik Kedah. So apa masalahnya? Yang tak faham adalah mereka, bukan kita. Mereka ni penghasut. Tak faham nak politik semua benda. Okey ya. Bukan perlembagaan yang mengatakan wujudnya Pulau Pinang. Memanglah perlembagaan meletakkan Pulau Pinang sebagai negeri Pulau Pinang. Tetapi macam mana dia boleh letak? Sebab pada waktu itu wujudnya
negeri-negeri selat, negeri-negeri bersekutu dan juga negeri-negeri tidak bersekutu. Pulau Pinang di bawah negeri-negeri selat. Perjanjian negeri-negeri selat. Jadi pada waktu itu diletakkanlah sebab apa? Sebab perjanjian Inggeris Kedah ni yang memisahkan di antara Kedah dengan Pulau Pinang. Sebab Pulau Pinang di bawah Perancis Selat. Dan kemudian je bila kita merdeka, mereka keluar daripada negara kita, so Pulau Pinang jadi negeri Pulau Pinang. Tapi kalau perjanjian Inggeris Kedah ni dibatalkan, Pulau Pinang masuk balik dalam Kedah. So apa masalah dia? Memang Pulau Pinang tu adalah Kedah. Yang dia duduk kelang kabut kenapa? Bukankah perjanjian dah tamat, Fik? Dah cakap 100 tahun dah. Siapa yang beritahu 100 tahun? Perlembagaan tak sebut 100 tahun pun. Negeri Selat termasuk Singapura. Ya, betul. Singapura pun boleh keluar daripada persekutuan. Ulas sikit pasal populariti PMX yang umum hari ni hasil daripada poll yang diorang buat. Diorang mana yang buat tu? Sinar tu. Saya buat tadi 80% rakyat Malaysia tak setuju. Ingat kisah Turki kan 100 tahun. Itulah masalah dia. Okey tuan-tuan. Dan benda ni bukan bermula pada zaman yang Muhammad Sanusi Muhammad. No. Isu berkaitan dengan surat ni, surat light letter ni, dia bermula pada tahun light letter ni tahun bila ada PMB saya pun tak ingat lah. Saya rasa 2008, 2010 macam tu kot. Bukan, 2018. 2018 mereka ambil dan bawa balik ke Malaysia. Bukan pada zaman Sanusi jadi Menteri Besar Kedah sangat pun. Surat ni dalam 2016, 2017 macam tu kot. Dia tulis ni dia hantar ke USM tahun 2018. Orang-orang umdak memang bengong pahit. Dia ingat MB Kedah ni cerah. Itulah pasal dia. Okey tuan-tuan. Waalaikumsalam. Surat tu baru jumpa. Tak salah kita bangkitkan isu Pulau Pinang. Ya betul. Abang Zani Kemal Zainal. Surat tu baru jumpa. Apa masalahnya kalau kita nak bangkitkan? Sebab dokumen tu baru kita jumpa. Sedangkan Pedra Blanca yang menjadi milik Malaysia pun boleh hilang ke Singapura. Sedangkan Pulau Pinang. Pulau Pinang boleh kembali ke negeri Kedah. Bukan akaun baru, akaun sementara. Okey, siapa ada nak tanya soalan cepat? Jam menunjukkan pada pukul 12 malam dah. Siapa yang belum isi saya punya Google Form tu boleh isi lah. Apa lagi isu yang ada pada hari ni yang mereka duduk ni kepada tuan-tuan? Yang mereka duduk kencing lagi. Apa mereka duduk kencing? Saya ni bagi tahu pada tuan-tuan. Tuan-tuan nak undi PRN nanti senang ya. Tuan-tuan tengok manifesto Pakatan Harapan tu, PRU15 tu. Dia buat tak buat? Ni ada orang WhatsApp kat saya. Dia kata gerakan minta Sanusi untuk henti pertikai kedaulatan Pulau Pinang. BP kat gerakan lah. Itu pendirian dia. Kita duduk dalam gabungan Perikatan Nasional. Itu pendirian dia. Kalau dia rasa dia tak setuju, tu terpulang pada dia lah. Dia rasa dia tak setuju. Tapi tak semestinya kalau dia rasa tak setuju, orang lain kena bersetuju dengan dia. Dalam politik dia ada perbezaan. Biasalah tu. Daripada sudut pandangan dia. Dia kata daripada sudut perlembagaan dia tak setuju. Mungkin itu kefahaman dia. Tapi daripada kefahaman MB Kedah pula, lain pula. Biar benda ni selesai kat mahkamah lah. Yang duk kalut nak politik bersama. Ni bukan isu politik. Ini adalah isu kedaulatan negeri Kedah. Hamba kena faham. Isu kedaulatan, Duli Yang Maha Mulia Sultan Kedah. Bukan isu Menteri Besar. Menteri Besar bukan ada kedaulatan kat atas negeri Kedah. Macam mereka kata tu, Ketua Menteri ada kedaulatan kat atas Pulau Pinang. Menteri Besar tak ada kedaulatan kat atas negeri Kedah. Yang ada daulat atas negeri Kedah ni adalah Sultan Kedah.
Kalau kita nak tuntut kedaulatan negeri Kedah, nak bawa balik Pulau Pinang masuk ke dalam negeri Kedah, so apa masalahnya? Biarlah mahkamah yang tentukan. Gerakan tak setuju pun letak pergi kat dia lah. Dalam politik ni biasalah, ada perbezaan. Kalau dia tak setuju dengan Yang Mohd Menteri Besar Kedah, baguslah. Maknanya dekat sini gerakan ada juga suara untuk membawa pandangan dia. Selalu orang nak kata gerakan diam saja. Jadi itulah dalam akademik biasalah, kan. Okey tuan-tuan, pakar formula, Najib turun, ringgit naik. Tak faham. Tak sampai. Ulang sikit, Puak Walanon kata, tu adalah satu sentimen dia nak wujudkan satu perpecahan dalam PAS. Kononnya ada dua geng, satu geng sokong PKR, satu geng sokong kepada Perikatan Nasional. Itu biasalah, tu dipanggil sebagai pecah perintah. Pecah perintah punya style. Jadi dia nak wujudkan konon-kononnya ada dua kelompok. Maknanya bukan semua dalam PAS ni walak kepada Tuan Tok Guru Hadiawang. Maknanya ada kumpulan lain dalam PAS yang tak setuju. Dulu mereka buat kepada At-Takiri. At-Takiri dah masuk UMNO dah. Jadi saya tak rasalah ada orang PAS yang nak piduk dengan DAP ni. Mati hidup balik pun tak piduk saya rasa dengan DAP ni. Saya boleh setuju dengan orang PAS atas background tu sebab saya juga antara orang yang betul-betul benci dengan DAP. Kalau bersatu pergi kepada DAP, saya sanggup tinggalkan bersatu. Sebab saya duduk bukan atas parti politik, saya duduk atas prinsip saya. Saya tak boleh pergi dengan DAP. Okey tuan-tuan, kalau tak ada apa-apa, saya rasa cukup lah kot, anak. 1 jam kita bersiaran secara live pada malam ini. Kita atas perjuangan, betul. Dulu saya tinggal UMNO pun sebab UMNO piduk dengan DAP. Kalau bersatu duduk dengan DAP, saya tinggal bersatu. Kalau PAS piduk dengan DAP, saya tinggal PAS juga. Tinggal PN juga. Apa masalahnya? Sebab saya tak mau DAP. Saya rasa orang PAS pun tak mau DAP ni. Sebab DAP ni ada sejarah yang panjang. Mereka ni muncul daripada PAP, lepas tu DAP. Apa yang mereka buat sepanjang rentetan mereka? Apa laungan-laungan yang mereka bagi? Antaranya mereka menghina kepada kita. Saya takkan lupa perkataan Malasi tu. Jadi kalau ada orang-orang lain macam UMNO hanya sanggup picium Lingkit Siang, silakanlah. Sebab Lingkit Siang masih ada. Kalau Lingkit Siang tu dah mendiang, dah tak apalah. Bolehlah kita consider nak kata DAP ni dah berubah. Tapi masalahnya Lingkit Siang pun ada lagi. Dia pun hidup lagi. Jadi boleh pergi baca sendirilah laporan Mageran tu kan. Bila kita sebut tentang laporan Mageran, dia kata perkauman. Bukan perkauman akademik. Nak bagi anak muda pergi baca laporan Mageran, takkan tak boleh. Hampir Google pun boleh jumpa dah laporan Mageran. Biarlah dia baca pun, dia kenal siapa dia DAP ni. Bila sebut je laporan Mageran, tak boleh tuan-tuan. Perkauman, nanti kena tangkap. Kena tangkap, tak payahlah bubuh kat dalam akib, orang boleh baca. Semua orang boleh baca laporan Mageran. Bila mereka jadi kerajaan, tak boleh baca laporan Mageran. Kepala kotak mereka. Baru orang kenal mereka, baca laporan Mageran, baru kenal. Siapa Dapiq ni, kalau ada orang Melayu yang boleh pergi terima mereka, pergilah duduk kat mereka. Pergi baca laporan Mageran, lepas tu beritahu, oh ini saya sokong DAP. Bos Walanon tak percaya parti gerakan orang Melayu yang tubuhkan, betul ke tak? Memang parti gerakan ditubuhkan oleh orang Melayu. Parti gerakan ditubuhkan oleh Syed Husin Alatas. PAS takkan bersama dah dengan DAP. Mungkin mereka mimpi lah. PAS lah ni dia jadi rebutan sebab dia menunjukkan kekuatan dia yang sangat-sangat pada PR15 tu, gelombang yang dia buat tu. Jadi semua pakai duk berebut lah, termasuklah dengan DAP. DAP pun duk sayang jugalah kat PAS tu. Bos Finas kena pecat, saya tak tahu, Allah Alam. Saya tak baca tentang Bos Finas kena pecat tu. Okey tuan-tuan, saya rasa setakat tu saja untuk malam ni. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi